Masjid tempat turunnya rahmat. Apabila permintaan supaya masjid dibuka, pasti ada saja suara menentang. Entah apa yang sakit hati sangat ni. Memang ada yang marah sangat sebut pasal kembalikan fungsi masjid. Seperti biasa, walaupun dengan SOP untuk cegah wabak. Nak buat SOP apapun, buatlah. Asal dibuka balik. Ini dah kali keberapalah solat Jumaat di rumah. Nak kata logik, memang tak logik. Pasar raya, restoran, pejabat, kilang dan macam-macam keramaian boleh buka. Tetapi masjid je tak boleh buka. Alasannya, kita semua biasa dengar. Ada setengah pasar raya yang surau masih ditutup kepada umum. Sama juga dengan stesen-stesen minyak, R&R dan sebagainya. Jika awal-awal dulu okeylah, bolehlah terima lagi. Tetapi bila semua dah macam sudah sedia kala, tetapi surau masih juga tidak boleh dibuka, maka ada masalah bab yakin di sini. Dari aspek pengurusan risiko, pendedahan kepada sesuatu hazard, lebih tinggi risikonya bergantung kepada yang pertama, severity, iaitu keterukan. Yang kedua, dose atau amount atau intensity, maksudnya jumlah. Yang ketiga, frequency, maksudnya kekerapan. Yang keempat, duration, jangka masa. Yang kelima, activity ataupun proses ataupun task. Bila buat perbandingan di antara kilang, tempat kerja dan masjid, jangka masa berada di kilang atau tempat kerja ialah 8 jam, manakala masjid ialah 15 minit. Maksudnya di kilang ataupun tempat kerja adalah lebih berisiko berbanding masjid. Masjid ialah tempat turun rahmat. Perkara yang Nabi mula-mula buat selepas hijrah ialah dirikan masjid. Anas radhiyallahu anhu ditanya apa yang Nabi buat apabila awan gelap dan angin kencang. Jawab beliau, Nabi akan ke masjid. Banyak musibah berlaku seperti di Aceh, Nepal, Kobe Jepun, kawasan lain semua musnah, tetapi masjid je selamat. Apa logik? Tak ada logik, kerana janji Allah tak perlu logik, hanya perlu yakin. Yang bernilai ialah amal di masjid, bukan bangunannya. Sahabat Nabi dilanda wabak di Jordan sehingga syahid seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Syurabil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Mereka tetap pergi ke masjid. Tak adanya sahabat nak tutup masjid. Nabi nak bakar rumah yang solat di rumah walaupun sayang kepada umatnya. Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu yang buta tanya Nabi, bolehkah dia solat di rumah? Nabi bersabda, kalau dengar azan, dia pun kena datang ke masjid. Lihatlah betapa pentingnya masjid. Hari ini keadaan wabak dah bertambah baik dan aktiviti lain dibuka, tetapi masjid masih ditutup. Sudah sampai masanya masjid dibuka dengan SOP tertentu. Sampai bila nak tunggu? Wallahu a'lam. Sebelum korang stop video ni, mari aku ceritakan bagaimanakah pusat shopping boleh dibuka sedangkan masjid dihadkan solat Jumaat. Kata guruku, supaya tiada fitnah pada agama. Apa pandangan manusia jika virus ini tersebar kerana ibadat umat Islam? Pastinya buruknya Islam di mata manusia. Dua masjid suci umat Islam, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah pun ditutup sementara. Tetapi sekarang pun dah dibuka fasa by fasa. Pernah dengar ulama Mekah dan Madinah bantah? Tidak kan? Kerana mereka faqih dan alim. Daripada kita sibuk bertanya, lebih baik masa itu digunakan untuk berdoa supaya kita boleh kembali beribadat di rumah Allah SWT. Maka terjawablah segala kebuntuan admin. Pusat shopping, kedai makan, bank dan lain-lain tiada kepentingan untuk namanya dijaga. Tetapi agama perlu dijaga sebaik-baiknya. Patutlah jarang-jarang dengar alim ulama yang ada di Malaysia ni bersuara. Rupanya mereka tahu apa kita tidak tahu. Mereka berfikir jauh ke hadapan sedangkan kita fikir apa yang di depan. Sekian sahaja perkongsian aku dalam episod kali ini. Semoga video ini memberi manfaat dan memberi pedoman kepada korang semua untuk mendengarnya dan sama-sama juga kita mendapat manfaatnya. Pada korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please subscribe dan jangan lupa share dan like video ini. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Faizwan. Assalamualaikum.